Penjelmaan ialah satu bab yang besar markah dia. Dalam kertas 2 SPM, penjelmaan ialah soalan 12 markah. Kalau kita tengok, dia ada bagi tahu R ialah pantulan, P ialah putaran. Dia beritahu ayat ni, panjang ni. Soalan dia ialah, nyatakan koordinat imej bagi titik K1, -3. Dia dah siap tanda dah. Di bawah setiap penjelmaan berikut, yang pertama, dia suruh kita buat R kuasa 2. R kuasa 2 maksudnya RR. RR maksudnya R buat 2 kali. Apa itu R? R ialah pantulan. Jadi yang pertama, kita mulakan dulu dengan koordinat yang dibagi tu. Koordinat yang dibagi ni ialah 1, -3. 1, -3. Okey. R, apa dia R? R ialah pantulan. Pantulan pada garis Y sama dengan negatif X. Mana dia garis Y sama dengan negatif X? Kalau sebelah sini, kalau sebelah sini, kita sambung kan ni bucu ni, sini, 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 sini. Sambung ke semua ni. Bucu-bucu tu, tengah-tengah ni. Ini ialah Y sama dengan X. Tapi dia nak Y sama dengan negatif X. Kalau negatif X, maksudnya sebelah sini. Kita sambungkan ni, kosong, bucu, bucu, bucu ni sambung. Sambung. Okey. Kita tengok tu. Saya mungkin tak tepat sangat lah. Okey. Ngam tu. Dia kena dekat bucu-bucu semua. Okey. So, kita kena buat pantulan. Kalau kita tengok, kita punya cermin ni sengit kan? Jadi, daripada K, berapa kotak ni? Satu kotak. Kalau cermin, dia akan pergi satu kotak jugalah ke sini. Dia akan pergi secara menyengit macam ni. Dia akan pergi ke sini. Apa situ? Ini ialah 3, -1. Okey? Okey. Daripada sini, kita pergi sini. Itu baru 1 kali R. Dia 2 kali R kan? 2 kali R maksudnya, daripada sini, pergi balik. Ini cermin. Daripada sini, pergi balik. Dia akan sampai mana? Dia akan sampai dekat tempat asal dia lah. Dekat sini. Ini ialah 1, -3. Okey. Lagi sekali saya cakap, mula-mula pantul ke sini. Lepas tu, pantul sekali lagi. Maksudnya dia pergi balik pada tempat asal dia. Okey Okey. Saya padam dulu yang ni. Garis ni saya tak padam lah. Sebab nak guna lagi untuk soalan yang kedua tu. Okey. Soalan yang kedua, dia suruh kita buat RP. Okey, sebelum tu, saya tulis dulu. Masih sama, kita akan start dengan 1, -3. Okey. P, apa dia P? RP kita akan buat yang belakang dulu. Ini pun, ini RR. Jadi kita buat yang belakang R, lepas tu buat R sekali lagi. Okey. Yang ini RP, maksudnya kita buat P dulu. P ialah putaran 90 darjah. Ikut arah jam pada pusat 4, -1. Kita cari dulu 4, -1 dekat mana? Sini 4, sini -1. Okey. Pusat. Ini pusat dia. Kita sambungkan dulu. Okey. Dah sambung. Ingat saya cakap, ini pusat. Kita bayangkan ini ibarat jam. Jam kan ada tengah-tengah tu. Ini ialah jarum jam. Kalau ikut jam, dia kata ikut jam kan? Maksudnya kita akan bergerak ke atas. Kalau lawan jam, dia akan bergerak ke bawah. So, kita akan bergerak ke atas ni lah, kawasan sini. Okey, kita kira dulu. 1, 2, 1, 2, 3. Okey. Boleh nampak ke? 1, okey, daripada sini 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Sini. Okey, saya sambungkan. Okey. Kita kena tahu 90 darjah ni maksudnya huruf L. Okey, huruf L. Jadi ini pembaris segitiga. Pembaris segitiga ni, ini L kan? L ni 90 lah.
Saya letak dekat bucu ni. Bucu ni saya letak dekat pusat. Tengok betul tak L? Kalau kita tengok memang dia tepat kan. Maksudnya confirm lah kita telah buat satu sudut 90 darjah. Okey. Dekat sini berapa ni? Sini ialah 2, 2. Asalnya kita dekat sini. Lepas tu kita pindah dekat sini. 2, 2 kan. Sekarang kita buat R. Apa di R? R ialah pantulan. Pantulan macam tadi. Ini ialah kita punya objek kita sekarang. Cermin kita kat sini. Kita tengok ni. Berapa kotak ni? Berapa kotak tu? 2 kotak. Jadi kita buat 2 kotak juga. 2 kotak sini. Berapa kita dapat? Negatif 2, negatif 2. Okey. Jadi siap untuk soalan 13A. Satu markah, satu markah, satu markah, satu markah. Jadi kita ada 4 markah. Untuk soalan B, kita sekarang tengok gambar yang dibagi ni. Kita ada 3 gambar. 1, 2, 3. Dia kata JKLM. JKLM ialah image. Image bagi ABCD. Maksudnya kita akan start dengan ABCD yang besar ni. Ini yang pertama. Ini yang last. Maksudnya ini akan jadi yang kedua. Okey. Jadi dia kata di bawah gabungan penjelmaan XY. Maksudnya Y ni apa? X ni apa? Y yang pertama, X yang kedua. Okey. Macam mana yang besar macam ni boleh jadi yang kecil macam ni akhirnya. Tapi sebelum tu kita kena tahu yang first ini jadi ni dulu. Macam mana besar jadi kecil? Ini last kan? Macam mana besar jadi kecil? Bila ada perubahan saiz, mesti pembesaran. Bila ada perubahan saiz, besar jadi kecil, kecil jadi besar, dia tetap dipanggil pembesaran. Okey, saya tulis Y. Y ialah pembesaran. Okey. Kalau kita tengok pembesaran, kita boleh sambungkan bucu-bucu. Kita boleh sambungkan bucu. Bucu ni memang dah bertemu. Kita sambungkan bucu E dengan B. B kita panjangkan guna pembaris. E pun kita panjangkan. Dia akan bertemu kat sini. Kan? G ni dengan B. Kita sambungkan. Dia akan bertemu kat sini. Okey? Kalau kita sambungkan yang C pula. C sambung dengan F. Tengok ni. C sambung dengan F. Okey. Nampak tak? Dia akan bersilang juga pada titik yang sama. Sini. Maksudnya ini ialah kita punya pusat. Okey, ini ialah kita punya pusat. Jadi kita tulis itu pembesaran pada pusat. Berapa koordinat kita? Pusat kita ialah 2. Sini ialah 1. Untuk pembesaran, dia mesti ada pusat, mesti ada faktor skala. Okey. Kalau kita tengok, dia punya image yang kecil ni, image 1, 2, 3. Objek dia yang besar ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, saya tulis dekat sini. K sama dengan K ialah simbol untuk faktor skala. Image kita ialah 3. Ni image kita 3 per 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kalau kita kecilkan, kita dapat 1 per 2. Okey. Jadi kita boleh tulis dekat sini pembesaran pada pusat 21 dengan faktor skala 1 per 2. Okey. Tapi kalau kita tengok, sebenarnya dia ada macam pelik sikit.
kenapa macam terbalik yang ini? Kan? Kenapa ni terbalik daripada yang ini? Sepatutnya dia tak boleh terbalik. So, disebabkan dia terbalik, maka kita kena letak negatif pada faktor skala. Negatif ini menunjukkan yang image dia tu terbalik. Besar jadi kecil, memanglah pembesaran, kan? Tetapi disebabkan image dia tu jadi terbalik, kita letak negatif. Okey? Yang ni letak negatif. Okey. Pembesaran pada pusat 21 dengan faktor skala negatif 1/2. Okey. Sekarang kita tengok yang X pula. Daripada sini pergi sini dah selesai pembesaran, kan? Macam mana daripada sini nak pergi sini? Okey. Kalau kita tengok baik-baik, bucu F ni sama dengan L, E sama dengan K. Yang ini kita tak nampak ni. Ini ialah A sama dengan J, G sama dengan M. Dia cantik aja arah dia tu. L sebelah kiri, yang K dengan E sebelah kanan, J dengan A sebelah kanan, M dengan G sebelah bawah. Dia cantik sama je. Okey. Berdasarkan pengalaman kita, kalau kita biasa buat penjelmaan, kita tahu ini ialah translasi. Okey, macam mana kita nak confirmkan ini translasi? Kita tengok bucu ni, bucu A dengan J dulu Kita tengok ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan 6 Saya tulis dulu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu ke bawah 1, 2, 3, 4. Negatif 4. Negatif sebab dia ke bawah. Okey. Sekarang kita tengok yang E pula. E dengan K. Dapat tak 6 negatif 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Okey, sama kan? Okey, kalau sama maksudnya confirm lah. Tapi kita jangan cepat sangat yakin. Kita tengok titik yang lain pula. F dengan L. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Okey, sama. 6 ke kanan, 4 ke bawah. Yang G pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Okey, sama. 4 titik semua translasi 6 negatif 4. Maka confirm daripada sini nak pergi sini ialah translasi. Kita tulis X ialah translasi. Kita tulis dalam bracket 6 negatif 4. Kalau translasi ayat dia pendek je. Tulis nombor ni 6 maksudnya ke kanan, negatif 4 maksudnya ke bawah. Untuk soalan B2, kita kena kira luas JKLM. JKLM ialah kita punya image. Diberi luas kawasan berlori ABCD 100. ABCD ialah kita punya objek. ABCD ini ialah 100. Okey. So, kita tulis formula kita. A sama dengan K kuasa 2 B. A ialah luas image, B ialah luas objek, K ialah faktor skala. A luas image. Image kita, ini yang kita nak cari. Kita tak tahu image kita berapa. B ialah objek. Objek kita yang besar ni, 100. So, saya masukkan A tak tahu. K ialah 1/2. Faktor skala yang kita kira tadi. 1/2 kuasa 2 darab dengan B. B ialah objek kita 100. A sama dengan, kita tekan kalkulator, 1/2 kuasa 2 darab dengan 100. Kita dapat 25. A ialah 25. A ialah luas image. A ialah luas image. Image kita ialah ini, JKLM. Jadi luas JKLM ialah 25. Tulis ayat sikit. Luas JKLM sama dengan 25.